Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk akak. Terima kasih juga akak ucapkan kepada moderator akak yang banyak bantu akak untuk premier. Dan terima kasih kepada korang semua yang sentiasa mendengar serta follow untuk Cengkeh Channel. Hari ini akak nak sampaikan 3 kisah di mana 2 kisah ni adalah penulisan dari Ida Anwar dan 1 kisah ni akak dengar dari jiran akak sendiri. Tapi sebelum tu akak ingin doakan supaya kita semua dipermudahkan urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan umur yang panjang, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Akak mulakan dengan kisah yang pertama bertajuk Siapa Tu? Macam tu. Kisah ni dilalui oleh seseorang yang dikenali sebagai Firhat. Macam ni cerita dia. Satu malam tu, Firhat tiba-tiba terjaga dari tidur. Dia terjaga bukan sebab apa orang. Sebab perut dia rasa lapar sangat. Dah tengah malam, time tu lah perut dia pula nak berbunyi krong, krong, krong. Lapar sangat gayanya tu. Mana mungkin dia mampu nak lelapkan lagi mata dia dengan perut yang sedang berdondang sayang. Firhat dia dah tak tahan sangat lapar. Dia pun bangunlah. Dia pergi ke dapur. Dah tu sampai je kat dapur, dia pun selongkarlah tudung saji dia. Tengok-tengok kot-kot lah ada apa-apa yang boleh dimakan ke time tu. Dia mencari-cari juga makanan yang ada yang boleh dimakan. Tapi korang hampa. Sebutir nasi pun tak ada korang. Perut pula dah makin rancak berbunyi kerok, kerok, kerok. Roti pun tak ada. Bungut Firhat. Aduh, aku lapar ni. Macam mana ni? Kena masak jugalah jawabnya. Firhat mengeluh. Dia pun meraba-rabalah dekat tempat letak periuk. Dengan pantas tangan dia tu jalankan tugas untuk mencari periuk nak memasak. Sempat juga dia kerlingkan mata dia. Dia tengoklah ke arah jam. Sekilas pandang, dia nampak dah masa tu dah pukul 1 pagi koma. 1 pagi baru nak memasak. Ni dah kira pecah rekod ni. Kalau mak dia tahu, memang jadi bahan ketawa lah jawabnya. Lantaklah, janji ada juga makanan nak makan time-time macam ni. Selesai masak nasi, Firhat buka peti sejuk. Dia nak cari kot-kot lah. Adalah telur yang boleh dia goreng. Makan nasi bujang je lah dia pada awal pagi tu dengan goreng telur. Kalau ada goreng telur. Kalau ada telur. Telur pun tak ada. Firhat gelengkan kepala dia. Dia teringat apa yang mak dia cakap. Mak dia betul-betul mengotakan kata-kata dia pada Firhat. Firhat memang betul-betul boleh ingatlah pada masa tu bila mak dia ni menyuruh dia, pandai-pandailah kamu nak hidup, pandai-pandailah. Manalah aku nak cari telur ni? Manalah aku nak dapatkan telur ayam ni? Dalam reban mungkin ada kot, tapi dah lewat macam ni, dah awal pagi, reban duduk jauh, nun kat belakang rumah. Alamak. Waktu macam tu agak mustahil juga untuk dia melangkahkan kaki dia tu nak ke belakang rumah dia, nak ke reban, nak ambil telur ayam. Pergi ajalah. Dari ke bulu tak makan, bisik hati Firhat. Firhat dia ambilkan lampu suluh. Lepas tu lampu suluh tu disulurkan, tapi malap korang. Bateri pula nak habis agaknya. Dia pasangkan pelita ayan berisi minyak tanah milik mak dia. Pelita ayam ke pelita ayan korang? Macam tu lah. Dibawa pelita tu dengan perlahan-lahan. Lepas tu perlahan-lahan jugalah dia buka pintu belakang rumah dia. Dia tengok, dia check line tu.
Alright, line clear. Agak-agak dah yakin, dia pun sarungkanlah selipar Jepun dia. Perlahan-lahan jugalah dia meredah kegelapan malam tu. Semata-mata nak pergi ambil telur ayam korang, sanggup dia. Tak takut ke dia masa tu? Ketakutan dia dah dihalau jauh-jauh. Gitu. Demi hanya kerana sebutir telur ayam dan kerana dia lapar sangat. Memang dah menyengat betul. Pedih betul ulu hati dia. Dah rasa lapar sangat. Firhad tak takut pun. Sebaik je dia sampai dekat belakang rumah dia, dia tengok pintu reban ayam dia tu dah terbuka korang. Luas terbuka je. Kenapa pintu terbuka? Senja tadi aku dah tutup. Semua ayam dah masuk dalam reban. Siapa punya kerja pula ni buka pintu ni? Rungut Firhad keseorangan. Ni mesti kerja budak nakal ni. Lepas tu Firhad dia angkatkan pelita dia tu, dia angkat tinggi sedikit lah. Dia nak menyuluh bahagian dalam reban tu. Dia nak tengok lah pada bahagian keliling reban, dalam reban macam tu. Elok je dia tengok ayam-ayam tu semua lena tidur. Tak ada yang terjaga pun korang. Mata Firhad dia meliar. Dia mengendap-endap, dia mencarikan sebutir 2 telur ayam dekat dalam sangkar. Manalah tahu kot-kot boleh senang nak dia capai kan. Petang tadi banyak. Ni kenapa sebiji telur pun tak ada ni? Hairan pula Firhad dirasakan masa tu. Memang petang tadi penuh sangkar dengan telur ayam kampung dia. Masih panas lagi. Baru je keluar daripada perut ayam dara dia tu. Siapa pula yang curi telur ayam ni? Dalam pada dia duk tertanya-tanya tu, Firhad, dia ada dengar bunyi sesuatu korang. Bunyi dekat bahagian belakang reban ayam dia tu. Bunyinya tu macam bunyi cengkerang telur, cengkerang kulit telur kan, yang dipecahkan gitu. Dia memasanglah telinga dia. Dia amati bunyi tu dan betul lah tu. Ternyata lah memang apa yang dia dengar tu memang betul lah. Bunyi macam telur macam tu. Bunyi tu semakin kuat dia dengar. Dia amati lagi bunyi tu, dia dengar juga lagi. Kali ni bunyi tu diikuti dengan suara seseorang. Seperti sedang menghirup sesuatu. Menghirup telur mentah agaknya tu. Berdebar-debar tau tak hati si Firhad ni. Dup-dup. Nampaknya bukan dia seorang je yang sedang kelaparan. Ada juga orang lain yang kelaparan rupanya. Dan orang tu sedang mencuri telur ayam milik dia. Tak boleh jadi ni. Firhad dia bawa pelita dia tu ke belakang reban. Dalam keadaan sama-sama macam tu. Dia ada nampak lah sesuatu kat situ. Sesuatu tu macam manusia tau. Manusia yang sedang mencangkung. Kepala dia tu menundukkan ke bawah. Dia sedang meratahkan sesuatu. Dia nampak beberapa biji telur ayam tu dah bersepah di atas tanah, sementara makhluk yang mencangkung tu terus juga duduk mencangkung kat situ sambil melahap telur tu. Oi, siapa tu? Jerit Firhad. Lembaga tu dia hanya diam je. Dia tak toleh pun dekat Firhad. Lembaga tu dia kelihatan asyik dengan telur dia kat situ. Firhad dia bergerak perlahan-lahan. Dia menghampiri lembaga tersebut. Dia geram sebenarnya. Tak ada kerja lain ke? Mencuri hak orang? Tengking Firhad ke arah lembaga tu. Sebelah tangan Firhad ni dia dah capai dah kayu yang memang dah tersandar dekat tepi reban. Nasib baik ada kayu. Memang nak kena belasah pencuri ni. Firhad dia angkat kayu tinggi-tinggi. Dia nak mengacahkan lembaga tu. Sebab lembaga tu tak endahkan pun, tak pedulikan pun akan kehadiran dia. Ralik sangat menghadap telur ayam. Sampai tuan reban pun tak dihairankan. Tapi sebaik je lembaga tersebut mengangkat kepala dan memandang kepada Firhad, time tu jugalah korang, kayu yang berada dekat tangan Firhad terjatuh. Bukan kayu je yang jatuh, dengan pelita ayam tu juga memang jatuh. Pelita yang dia pegang tu terlopong mulut Firhad. Bila dia tengok lembaga tu, bila tengok wajah lembaga tu, mana tak terlopong yang korang. Mata lembaga tu merah menyala. Lidah lembaga tu runcing. Lidah tu tengah menjilat tu sisa telur gitu yang berjejeran dekat dagu dia apa semua. Firhad dia juga nampak sepasang taring bila lembaga tu menyeringai memandang dia.
wajah lembaga tu mirip seseorang yang sangat dikenali lah. Mustahil. Firhad pun dia pengsan dekat situ. Sedar-sedar je dia dah berada di ruang tamu. Masa tu kan beberapa orang kampung termasuk Ustaz Syamil berada kat sisi dia. Firhad dia terpinga-pinga lah dekat satu sudut tu. Di satu sudut tu pula mak dia tu dah tersenyum lah. Selepas mak dia tu bersedih, lepas tu mak dia menangis kan. Bila anak dia dah bangun, dia senyum sambil dia lapkan air mata. Syukur Alhamdulillah anak dia dah sedar. Dah kenapa semua orang ada sini? Firhad dia tertanya-tanya, kenapa? Why? Ali jumpa Firhad pengsan dekat reban ayam pagi tadi. Jawab mak dia, pengsan? Tanya Firhad. Tak pula dia sedar peristiwa tu. Kau meracau-racau bila kau sedar. Sahut Ali pula. Ai, meracau apa pula? Aku baru je bangun, kata Firhad. Sah Firhad ni memang tak tahu apa yang menimpa diri dia pada waktu tu. Aku nak makan pun tak senang. Jangan kacau aku lah bodoh. Aku nak makan sikit je. Budak ni kacau aku makan. Nak balun aku dengan kayu. Aku sergah sikit dah pengsan. Penakut. Tuan aku mati pagi tadi. Dia tak bagi aku ikut dia. Dia tak bagi aku dekat sesiapa. Aku merayau lah cari makan sendiri. Bukan aku makan darah pun. Aku makan telur ayam je. Itu pun nak balun aku. Kejap lagi aku pergilah merayau cari makan. Aku nak telur. Aku nak telur je. Aku tak kacau orang. Terlopong Firhad bila dia mendengar cerita Ali. Ali dituturkan semula apa yang Firhad tuturkan masa dia tak sedarkan diri. Betulkah Firhad tu meracau macam tu? Kerasukan ke Firhad ni? Penakut juga kau ni sampai hantu pun boleh masuk dalam badan kau. Apa yang kau nampak sebenarnya? Tanya Ali. Termenung sekejap Firhad. Dia berfikir tau. Dia memandang ke arah Ali, dia termenung. Lepas tu perlahan dia berbisikkan kepada Ali. Aku nampak Pak Cap. Aku pengsan sebab aku nampak Pak Cap. Pagi tu, aku yang turun ke liang lahat menyambut jenazah orang tua tu. Macam mana aku tak pengsan? Tengok orang yang dah mati, hidup balik. Curi telur ayam aku. Kalau kau pun mesti pengsan. Sambung Firhad dibisikkan kepada Ali. Ali terdiam. Apa yang Pak Cap bela sampai boleh menyerupai dia? Hantu raya kot. Jawapan spontan Firhad membuatkan Ali terlopong. Ali pula yang terlopong. Masakan orang sebaik Pak Cap bersahabat dengan syaitan? Manusia bukan boleh diduga. Yang baik belum tentu baik, yang jahat belum tentu ahli neraka. Yang penting kita cari sahabat di kalangan manusia. Jangan cari sahabat di kalangan syaitan. Buruk padahnya. Minta jauhlah, simpang untuk anak cucu cicit kita. Sama-samalah kita berpesan-pesan sesama kita agar tidak terberdaya dengan bisikan dan hasutan syaitan. Sekian untuk kisah yang pertama. Akak teruskan dengan kisah yang kedua bertajuk Jangan Pandang Belakang. Kisah dia macam ni. Ada seorang ni nama dia Junaidah. Nama ni akak yang gelarkan, bukan nama sebenar tau. Junaidah dia ada bagi tahulah makcik dia ada call dia. Dia jadi pelik pada makcik dia ni sebab tiba-tiba je suatu hari tu makcik dia boleh pula call dia. Terkejut jugalah sebab makcik dia ni memang jarang-jarang sangat nak call dia untuk minta tolong sesuatu dengan dia. Kalau ada apa-apa pun makcik dia biasa akan call orang lain tapi bukan dia. Tapi kali ni makcik dia call dia. Cik pergi berubat tadi, kata makcik dia. Junaidah memang dah sedia maklum ibu saudara dia tu tak sihat sangat sejak kebelakangan ni. Puas dia berubat ke sana kemari tapi hasil dia tetap juga sama. Cik pergi berubat ke mana? Dekat kampung sana tu. Makcik Junaidah dia menyebutlah nama kampung tu. Junaidah dia anggukkan je. Dia mandikan cik dengan limau air, kata makcik Junaidah. Limau air yang dibuat mandi tu memang susah sangat nak dapatkan limau tu. Pokok limau tu tumbuh di paya bakau dekat tepi
tepi sungai. Bau limau tu memang agak lain macam lah dia punya wangi dia. Menurut cerita orang, limau tu dijaga oleh kaum Bunian. Hanya orang tertentu je yang boleh dapatkan buah limau tersebut. Mak saudara Junaidah ni terpaksa pula mengupahkan orang untuk mendapatkan buah limau tersebut. Ni, cik nak minta tolong ni. Tolong buangkan lebihan-lebihan limau ni ke sungai. Buang dengan membelakangkan sungai. Lepas tu terus jalan. Jangan pandang belakang. Itu apa yang dipesan oleh mak saudara dia. Junaidah dia dah rasa pelik. Pasal apa pula jangan pandang belakang? Kenapalah agaknya kan? Junaidah ni dia sukakan dengan benda yang pelik macam tu. Mulalah Junaidah tu dia rasa macam teruja sangat nak tahu kenapa Kenapa tak boleh pandang belakang? Apa jadi kalau aku pandang belakang? Macam tu. Time tu lah makanya bermulalah akal Junaidah ni dia nak langgar pantang tu. Dia nak tahu juga kenapa tak boleh pandang belakang. Kalau pandang juga macam mana? Berfikirlah kan dia terfikir-fikir macam tu. Malam tu selepas waktu isyak, Junaidah dengan suami dia naik kereta, dia pergi ke sungai yang terletak tak jauh pun dari rumah dia. Patutlah makcik tu tiba-tiba call minta tolong korang. Rumah Junaidah dekat je dengan sungai. Sungai dalam taman perumahan dia juga. Bukan jauh mana pun, tepi sungai tu je. Tepi sungai tu dia ada kolam. Memang kolam tu tempat budak-budak motor duk lepak. Tak adalah sunyi sangat kawasan sungai tu. Dia pusing dulu dengan kereta, dia check line dulu. Kali pertama mereka lalu kat tepi sungai tu, Junaidah dengan suami dia ada ternampak tahu. Seorang lelaki berbaju putih, berseluar hitam. Lelaki tu bersama seorang anak perempuan. Budak perempuan tu memang Junaidah boleh nampak lah dengan jelas. Budak tu rambut dia kerenting, lepas tu rambut dia panjang sangat. Budak tu dia pakai baju berwarna merah hati. Junaidah dia tengok je ke arah mereka. Si ayah ni masa tu tengah suapkan anak makan. Malam-malam korang suap makan. Macam itulah keadaan mereka pada waktu tu. Keadaan ayah dan anak tu. Apa hal lah orang ni bawa anak makan dekat tempat gelap macam ni? Suami Junaidah dia menegur. Entahnya macam tak ada rumah pula. Junaidah disambutlah kata-kata suami dia mengiyakan. Masa tu cahaya lampu kereta memang betul-betul menyuluh tepat kepada mereka berdua tu. Si ayah tu memandang Junaidah dan suami dia dengan pandangan yang tajam. Dia renungkan kepada Junaidah. Si anak pula langsung tak menoleh pun, dia menoleh ke arah lain. Junaidah dengan suami dia pun pusinglah sekali lagi cadangnya. Mula-mula tu memanglah dia nak buang dekat situ. Tapi disebabkan ada dua beranak yang sedang makan, tak jadilah mereka nak buang barang tersebut. Nanti apa pula mereka kata kan? Kali kedua kereta mereka ni buat pusingan dekat situ. Tak sampai pun 5 minit sebenarnya mereka meninggalkan tempat tu. Maksudnya dekat sangatlah, kawasan tu sempit je. Dua beranak tu dah tak ada kat tempat mereka tadi tau. Junaidah dia dah tak nampak dah dua beranak tu dekat situ. Tadi memang Junaidah dengan suami dia tak ada nampak pun sama ada motosikal ke, kereta ke, basikal ke dekat mereka berdua tu. Mereka ni naik apa? Takkanlah mereka ni boleh berjalan kaki selaju tu pula 5 minit kot. 5 minit berjalan kaki, kalau kata berlari pun memang takkanlah mereka ni, maknanya Junaidah dengan suami ni tak boleh nampak. Sekejap je dah menghilang. Tak masuk akal lah. Boleh hilang secepat tu. Tak ada pula kelibat orang sedang berlari, berjalan ke. Masa Junaidah dengan suami dia tu menuju semula dekat tempat tu, memang tak nampak. Orang ke tu, entah suami Junaidah dah mula buat spekulasi. Junaidah pun dia diam je lah. Sebab memang dari tadi lagi dia rasa macam tak sedap hati. Renungan lelaki tu memang dah aneh bagi dia tau. Dia tengok memang dah rasa macam something wrong dengan lelaki tu. Siapa nak turun buang limau ni? Suami Junaidah bertanya. Takkan saya? Awak lah. Gila ke? Takkanlah aku pula yang nak kena turun. Dah lah gelap gelita. Tu bisik hati dia. Dia tak adalah cakap kat suami dia macam tu. Cuma dia cakap saya pula. Pergilah turun lah macam tu. Suami Junaidah pun
dia pun beralah lah. Dia turun, dia ikutlah apa yang dilarang oleh makcik dia tu. Makcik Junaidah tu kan, dia cakap apa? Belakangkan badan dia tu dengan sungai, baling dan terus jalan. Baling macam ni je lah. Jangan tengok kat sungai dah, baling je. Maknanya jangan tengok belakang. Baling tu jangan menghadap sungai. Balik kod depan jalan, jangan tengok belakang juga. Straight je pergi kereta. Dah balik, jangan duk tengok pula. Terus je balik. Tak payah nak toleh-toleh dah. Bila suami Junaidah dah masuk ke dalam kereta, dan mereka pun apa lagi? Jalanlah. Buat apa nak stay kat situ kan? Dah dilarang untuk toleh. Nak buat apa stay lama-lama kat situ? Masa tu lah Junaidah ni dia mula pandang cermin tengah. Tak boleh toleh, maknanya bolehlah tengok ke cermin kot. Itu pendapat dia kot. Nak juga dia tengok. Akal dia panjang tau. Apa jadi kalau dia pandang belakang? Kita ni jangan dilarang korang. Lagi kita dilarang, lagilah kita ni kuat juga rasa nak ambil tahu dah kenapa melarang. Korang tahu tak apa yang Junaidah nampak? Junaidah nampak lelaki dengan anaknya tadi tu yang duk bersuap makan tu dah berada dekat sungai tu. Dari mana mereka muncul? Sedangkan tadi selepas pusing kali kedua, mereka berdua tak ada pun. Memang tak ada dah kat situ. Junaidah dia cakap dekat suami dia. Dia nampak mereka tu, tapi suami dia cuba pandang belakang tau. Memang tak ada pun. Tak ada pun kelibat mereka. Suami dia tak nampak. Junaidah dia dah rasa macam seram sejuk. Tapi naluri dia tetap juga nak tengok sekali lagi. Kenapa apa yang dia nampak tu tak sama dengan apa yang suami dia nampak? Dia nampak, tapi suami dia tak nampak. Dia tak puas hati tau. Dia nak confirmkan betul ke apa yang dia nampak ni. Kali kedua ni, dia tengok balik semula, Junaidah nampak tau. Lembaga hitam berdesuk, lari masuk ke dalam sungai macam mengejar sesuatu. Macam tu. Zap. Masa tu, barulah Junaidah ni rasa kesal separuh nyawa. Inilah akibatnya. Kalau tak nak dengar cakap orang, kan dah dapat tu jawapan yang dia cari. Dilarang tak nak dengar. Nak juga tengok, kan mendapat. Lain kali, jangan pandang belakang. Sekian untuk kisah yang kedua. Akak teruskan dengan kisah yang ketiga. Bila akak ceritakan kisah yang kedua tadi, akak tiba-tiba teringatkan jiran akak ada share satu story tau. Story ni dia seakan sama macam story tu juga. Tapi ending dia tak sama lah korang. Kisah jiran akak ni dia share bukan dilalui dia sendiri, tapi dilalui oleh ayah dia. Akak panggil ayah dia tu Pok Cik. Bunyi macam Kelantan kan? Tapi selalu kalau gurau-gurau, memang akak akan panggil ayah dia tu Pok Cik je. Jiran akak ni asalnya orang Johor. Mak ayah dia pun memang orang Johor. Nak dijadikan ceritanya, ayah dia yang akak panggil sebagai Pok Cik tu pernah lalui banyak pengalaman seram. Salah satunya itulah, jangan pandang belakang. Alkisahnya, Tok kepada Pok Cik ni, dia melarang supaya Pok Cik jangan pandang belakang. Tapi time tu, nakal punya pasal, Pok Cik ni pun dia pandang juga dekat belakang sebab dia nak tahu kenapa lah Tok dia ni duk larang sangat dia pandang belakang pada waktu kejadian tu. Kejadiannya tu berlaku dalam tahun 1940-an. Tahun 40 berapa tak berapa nak pastilah. Tapi macam tu lah. Lama sangat dah kejadian tu berlaku. Pok Cik ni dia masih budak lagi time tu. Orang Johor mesti korang tahu kan. Kalau sebut pesta pantai tu macam mana kan? Malah orang Pantai Timur pun ramai yang tahu. Kalau tanya atuk nenek kita, mereka mesti tahu, rasa akak lah. Untuk generasi muda macam sekarang, macam kita sekarang ni, macam tu mungkin tak berapa tahu. Sebab akak pun tahu dari cerita jiran akak ni. Akak pun tercengang masa mula-mula dengar. Pada era zaman 40-an, pegangan agama Islam ni dia masih agak lemah korang.
penduduk di sekitar pantai kebanyakannya mengamalkan pemujaan pantai, terutamanya golongan nelayan dan petani. Pesta pantai ni dikatakan oleh jiran akak bertujuan untuk mendapatkan ketenangan semasa turun ke laut untuk menangkap ikan. Orang kata macam yelah, kita macam memberikan santapan kepada sesuatu dengan harapan sesuatu tu akan melindungi kita. Macam itulah kalau diikutkan, bukan diikutkan, sememangnya perkara tu memang salah. Sebelum pesta pantai dimulakan, para nelayan ni dia akan memberi makan dulu. Kan akak cakap tadi, dia akan bagi makan dulu pada penunggu laut, hantu laut macam itulah. Mereka akan hidangkan ayam panggang, pulut kuning dan juga telur ayam dalam satu dulang. Kononnya dengan hidangan tu akan menjamin keselamatan mereka untuk turun ke laut. Dipendekkan cerita, atuk kepada Pok Cik ni, dia nak hantar makanan tu yang kononnya nanti akan dimakan oleh hantu laut tu. Jadinya, dulang makanan yang akak sebut tadi kena bawa pergi ke pantai. Kena letak dekat atas batu besar dekat pantai tu. Kan, kat tepi pantai kalau kita duk tengok, duk ada batu-batu besar yang kita duduk lepak. Adalah ombak-ombak duk membadai kat batu-batu tu kan. Sebab itulah makanya kena letak dulang tu atas batu. Jadinya Pok Cik ni, dia bagi tahulah dekat tok dia. Tok, saya nak ikutlah tok pergi pantai. Tok dia pun balaslah, tak payahlah ikut. Ni bukan kerja budak-budak. Duduk je lah kat rumah. Ni urusan orang tua-tua. Cucu dia ni tak puas hati bila tok dia ni duk melarang. Nak ikut jugalah tok. Bolehlah tok, kata Pok Cik pada tok dia. Tok dia tu dah malas nak melarang. Dia pun bagilah ikut. Tapi ada syarat. Kamu nanti dah ikut tok. Kalau tok kata jangan pandang belakang, kamu jangan pandang. Faham? Kata tok tegah sebab dia tahu cucu dia tu nakal amat. Kalau kata tak bagi pergi, mesti nak juga pergi. Pak Cik pun dijawablah, baik tok, jangan risau. Dia punya baik tang situ memang baik. Bila tiba masanya yang ditunggu, Pok Cik lah orang pertama yang paling tak sabar nak ke pantai. Dia dulu yang duk tercegat dekat depan pintu rumah. Sengih je atuk dia tu tengok kan gelagat cucu dia yang bersemangat sungguh-sungguh lah time tu. Mereka bukan pergi berdua je korang. Mereka pergi beramai-ramai. Tapi golongan dewasa je lah yang pergi. Pok Cik tu je budak time tu. Budak pun tak adalah budak sangat dah. Belasan tahun juga umur Pok Cik pada masa tu. Dipendekkan cerita, ramai-ramai lah menuju ke pantai dengan membawa santapan untuk penunggu laut. Mereka ramai-ramai letakkan dulang ke atas batu. Dan masing-masing mula berjalan. Diorang pun tinggalkanlah tempat tu. Masing-masing tak berpaling pun ke arah tempat mereka letakkan dulang tu. Dalam-dalam atuk Pok Cik tu duk pimpin tangan Pok Cik time beredar tu. Atuk dia pesan, kamu jangan pandang belakang. Kamu pandang je ke depan. Terus je menapak sampai ke depan. Faham? Masa nak pergi pantai, atuk dah cakap benda yang sama. Jangan pandang belakang, lepas letak dulang tu. Bukan Pok Cik tau yang letak dulang tu. Orang dewasa, orang tua yang letak dulang tu. Tapi Pok Cik yang duduk situ, dia bukan pergi betul dekat pantai tu, dekat dalam pantai tu. Dak, duduk kat tepi. Tapi masa balik tu dia tak boleh pandang juga. Kenapa ya? Tanpa pedulikan arahan tok dia tu, Pok Cik pun dipandang juga ke belakang. Lagi dilarang, lagilah dia tu teringin nak tahu. Sekali je dia pandang ke belakang, dan dengan sambil dia berdiri tercegat. Lepas dia pandang belakang tu, dia berdiri tercegat je kat situ. Termenung je. Terus pensan. Lepas dia duduk tercegat berdiri menengok dekat situ. Pak Cik tu pensan kat situ juga. Kelam kabut lah semua orang yang berada dekat situ. Rupanya korang, Pak Cik ni dah nampak hantu laut korang. Penunggu laut sama lah tu kan. Bukan satu kata dia, tapi banyak. Macam-macam rupa dia nampak. Ada yang badan dia besar amat dan bertanduk. Ada yang kurus kering macam kerangka. Ada yang gemuk macam badak. Ada yang pendek je, duk tengah mencangkung atas batu. Ada yang panjang, duk membongkok muka dekat batu. Hak pendek tu duk mencangkung, menjilat kat atas batu. Ada yang mata terjojol keluar, duk terjelir lidah kat batu.
Semua hantu-hantu tu duk melahap makanan yang dihidangkan. Bila nampak, Pok Cik terus terkaku. Tu yang dia berdiri tegak je kat situ. Belum pun lagi dia pensan time tu tau, masa mula-mula dia nampak. Tapi apa yang buat Pok Cik pensan, bila dia nampak hantu-hantu tu, dia macam terpukau, berdiri. Dia terus juga tengok ke arah hantu-hantu tu. Dia nampak hantu-hantu tu tengah terjelir lidah menjilat atas batu. Macam tu. Masa dia terbuai dengan pandangan menyeramkan tu, semua hantu-hantu tu berhenti melahap santapan. Semua berpaling ke arah Pok Cik. Seolah-olah mereka dah tahu bahawa Pok Cik nampak mereka. Time tu lah Pok Cik pensan tak sedarkan diri. Bila ditanya, Pok Cik kata mata hantu-hantu tu semua merah menyala. Dahlah muka masing-masing menyeramkan. Renungan pula tu dia macam nak terkam, nak makan je Pok Cik. Maka gelaplah dunia Pok Cik tu sekejap. Sedar-sedar pun dia dah berada dekat dalam rumah dia. Tu pun tak lekang suara tok dia ni duk bisingkan dia. Tak dengar cakap. Kita larang jangan ikut, nak ikut juga. Kita larang jangan tengok, nak juga tengok. Menyesal betul lah Tok lepaskan tangan kamu tadi. Kononnya dah jauh, tak adalah kamu tu nak toleh lagi ke belakang. Toleh juga. Menggeleng-geleng kepala Atuk dia kesal. Bawakan cucu dia tu ikut sekali. Cucunya pula menyesal sampai kesudah. Tak nak ikut dah lepas tu. Selepas era tahun tersebut, pegangan agama Islam semakin kuat. Penduduk dekat situ mula meninggalkan kepercayaan yang terlarang tu. Dan sehingga kini, tak ada lagi upacara pemujaan pantai atau seumpama dengannya dilakukan. Kerana ia dilarang tegas oleh agama Islam. Pemujaan terhadap sesuatu selain dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah syirik dan khurafat. Jangan pernah untuk mencuba atau berfikir untuk melakukannya. Kita jaga kita nasihat sesama kita. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat perlindungan Allah. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Selesai untuk kisah yang terakhir. Sekian saja 3 kisah untuk akak kongsikan pada malam ni. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan, apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sempadan. Akak tegaskan dekat sini, apa yang tak elok jangan ikut. Terima kasih korang kerana sudi mendengar dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk Cekih Channel, dan jangan lupa korang untuk share story dengan akak. Bye, Assalamualaikum, bye.